Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video ini kita akan masuk pada topik integration of trigonometry. Okey, di sebelah kiri saya ini adalah formula bagi integration bagi trigonometry, di mana kita ada sin x akan jadi negatif cos x akan jadi sin x dan seterusnya lah. Okey, pada formula yang ke-5, ke-6 dan ke-7, okey, di mana sin AX dx dia akan jadi negatif 1 per A. Kita akan tengok macam yang saya kata sebelum ni lah. Okey, dx maksudnya kita akan tengok pada koefisien di sebelah x. So, koefisien dia adalah A. So, negatif 1 per A cos AX tambah C. Begitu juga dengan cos AX dx dan juga second square AX dx. Okey, kalau perhati dekat sini kita tak ada formula tangent. Sebab apa kita tak ada formula tangent? Kerana bila kita differentiatekan tangent, katalah y sama dengan tangent x, bila kita differentiatekan dy dx, kita akan dapat second square x. Okey, dan kita telah maklum bahawa dalam integration kita akan kita hendak mencari y. Okey, so kat sini kita akan diberi dy per dx kan. So soalannya adalah second square x dx. So kita nak cari nilai y. So sebab itulah kalau tengok dalam formula kita tak jumpa tangent. Kita hanya jumpa second square x. Okey. Dalam integration of trigonometry kita memerlukan ada soalan-soalan yang kita memerlukan formula-formula, iaitu yang pertama double angle formula ataupun basic identities ataupun reciprocal identities. Okey, ini bergantung pada soalan. Okey, so kita tengok example Kita tengok example yang pertama. Okey, soalannya saya bagi contoh adalah 5 cos 2x dx. Okey, so 5 cos 2x dx, kita tengok kita nak integratekan terhadap x. So kita akan tengok koefisien untuk x kan. Koefisien x iaitu 2 lah. Okey, kemudian kita gunakan formula yang ke-6. Formula yang ke-6 dia akan jadi 1 per A sin AX tambah C. Okey. So kita akan dapat sini. Sekejap. Kita dapat, saya tuliskan formula, dia akan jadi sini 1 per A, kita akan gunakan formula 1 per A sin AX tambah C. Ini formulanya yang kita akan guna. Okey, so dia akan jadi sini sama dengan 5, lepas tu 1 per A dia adalah 2. So 1 per 2 sin 2X tambah C. So jawapannya adalah 5 per 2 sin 2X tambah C. Okey, ini untuk soalan yang pertama, soalan A. Okey, kita tengok example soalan B. Okey, soalan B, okey, kita buat 2X tambah dengan sin 6X dx. Okey, untuk soalan ni pun masih lagi soalan basic bagi trigo. Okey, kita just integratekan dia. Okey, nanti masa sin 6x ni kita gunakan formula 1 per A, negatif 1 per A cos AX. Kita akan tengok pada formula yang ke-5. Formula nombor 5. Okey, so untuk 2x ni kita akan integratekan macam biasa. Guna kaedah biasa, integration. Okey, di mana kuasa X tambah 1 bahagi dengan kuasa X tambah 1. So, sini dapat 2X kuasa 2 per 2. Tambah dengan, okey, yang ni tambah jadi tolak lah, negatif kan. Okey, so, sini tolak dengan 1 per 6 cos 6X tambah C. Okey, so dapat jawapan sini, jawapan akhir adalah X kuasa 2 tolak dengan 1 per 6 cos 6X tambah C. Contoh C iaitu second kuasa 2 3t tambah dengan sin 3t dt. Okey, macam yang saya sebutkan tadi, di mana bila second, okey, kita tengok pada formula second. Okey, formula yang ke-7 formula yang ke-7. Okey, so formula yang ke-7, yang ni dia akan jadi
1 per A tangent AX. Dia akan jadi. Okey, kemudian sin dia akan jadi 1 per A, negatif 1 per A cos AX. Okey, kita masuk dalam formula. Okey, so secant square 3T ni dia akan jadi 1 per 3 ni jadi A kan? Ni pun jadi A. 1 per 3 tangent 3T tolak dengan 1 per 3 cos 3T tambah C. Okey, ni jawapannya ataupun kita faktorkan dia. Okey, kita faktorkan. So, dia akan jadi sini 1 per 3 kurungan, bukan kurungan, tangent 3T tolak dengan cos 3T. Okey, tambah C. So, ini jawapannya, jawapan akhir. Okey, kena be careful sin dengan cos tu, sebab kalau sebelum ni kita differentiatekan sin, kita dapat positif cos. Tapi untuk integration, kita integratekan sin, kita akan dapat negatif. Okey. So, kita sambung. Kita sambung soalan contoh yang D. Contoh D. Okey. Contoh D. Okey, saya bagi contoh. 2x kuasa 3 cos 6 tolak x kuasa 4 dx. Okey. Contoh ni bila tengok, kena tengok betul-betul. Contoh ni kita ada 2 kali x dekat sini, iaitu yang melibatkan darab ataupun kalau bahagi, maksudnya kita kena gunakan substitution. Kan? Kalau tengok sini. Okey, so kita gunakan substitution di mana saya dah sentuh sebelum ni. Untuk yang ni substitution, u dia adalah in bracket kan? U dia. Okey, so kita select u. U sama dengan 6 tolak x kuasa 4 du per dx sama dengan negatif 4x kuasa 3 dan dx sama dengan du per negatif 4x kuasa 3. Siapa yang tak ingat untuk substitution boleh tengok balik video saya berkenaan dengan substitution method. Okey, kemudian kita ganti masuk dalam soalan. So, kita dapat sini 2x kuasa 3 cos u du per negatif 4x kuasa 3. Okey, kita simplifykan. Okey, kita boleh pemudahkan untuk kita nak dapatkan semua dalam sebutan u. Okey, kemudian 2 dengan 4 ni pun boleh potong. So, dapat negatif 2 sini. So, yang tinggal adalah negatif cos u per 2 du. Ataupun kita boleh tukarkan dia jadi 1 per 2 tu kita bawa keluar, negatif 1 per 2. Yang tinggal cos u du. Okey, so jawapan akhir kita, cos, kita integratekan cos, kita dapat sin kan? Okey, sin u tambah c. Okey, so jawapannya adalah negatif 1 per 2. Sin, ganti balik, u dia adalah 6 tolak x kuasa 4 tambah c. So, ini jawapannya. Okey. Habis untuk soalan D, kita tengok lagi contoh. Okey, untuk contoh soalan E, kita tengok contoh soalan E. Dia makin lama makin mencabar. Okey, soalan E, soalannya adalah cos kuasa 2 7x. Cos kuasa 2 7x dx. Okey. Kalau tengok soalan E, bila kita perhatikan soalan E, dalam formula, dalam formula tak ada kuasa pun kan, kecuali secant square lah. Kecuali yang ketiga. Sin tak ada kuasa, cos pun tak ada kuasa. So, maksudnya awak tak boleh direct terus selesaikan soalan E ni. Okey. Dan kalau tengok pada substitution pun, kita tak boleh nak buat substitution sebab dia hanya ada satu term sahaja kat sini dan kita tak boleh nak mansuhkan dia nanti. Okey. So, untuk soalan ni, kita perlu gunakan sama ada, okey, yang sebelah ni kan, double angle formula ke, basic identity ataupun reciprocal identity. Okey, so kita tengok tadi soalannya adalah cos kuasa 2 7x. Soalannya cos kuasa 2 7x. So, kita tengok mana cos kuasa 2 7x. Duduknya di mana? Okey, kita boleh tengok pada double angle kat sini.
ada cos kuasa 2 7x. Dan kenapa saya tak nak ambil, okey, cos kuasa 2 7x, cos kuasa 2 tengok cos kuasa 2. Sekejap, saya padam dulu. Yang mana ada cos kuasa 2 saya tikkan, jap. Ni ada cos kuasa 2, ni pun ada cos kuasa 2, ni tak ada. Okey, pada basic identity pun kita ada cos kuasa 2. Okey, lagi bawah ada tak? Tak ada. Okey, sekarang ni antara tiga yang saya tandakan ni, mana yang paling sesuai untuk kita nak integratekan dia? Tadi soalannya adalah, soalannya tadi cos kuasa 2 7x. Okey, so bila kita nak tukarkan ke bentuk lain, pastikan yang awak pilih tu tak ada lagi kuasa 2. Tak ada sebutan lain yang kuasa 2. Kalau cos kuasa 2, okey, yang lain tu mestilah yang tiada kuasa 2. Okey, kalau contoh yang pertama ni kan, contoh yang ni yang pertama kan, cos 2 theta sama dengan cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. See, kita ada sin kuasa 2 theta kat sini. So, kita tak nak. Okey, yang kedua ni pun untuk cos 2 theta kan. Okey, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Kan? Okey, sini kita cuma ada cos kuasa 2 theta. Ni kita assume ini theta lah. Okey, so yang ni yang kita akan gunakan. Yang ni yang kita akan pilih. Okey, lepas tu yang ketiga ni tadi yang kedua kita assume yang kedua. Yang ketiga yang kita tandakan ni tadi, kenapa saya tak nak pilih yang ni? Sebab kita ada sin kuasa 2 theta. Kita tak nak lagi yang ada kuasa 2. Sebab nanti menyusahkan kita tak boleh nak buat. Boleh selesaikan tapi nanti awak terpaksa guna identity ataupun double angle lagi berkali-kali. Okey, so kita tak nak yang ni, kita ambil cos 2 theta yang saya petakkan ni. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Okey, kita letak kat bawah ni. Okey, so daripada identity, cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Ni daripada yang kita ambil tadi lah, double angle formula. Double angle formula. Okey. Ni yang kita ambil tadi. Okey, sekarang ni kita gantikan theta tu dengan 7x. Ni kita gantikan 7x ni, theta kita tukarkan kepada 7x. So, kita akan dapat sini cos 2 dengan 7x sama dengan 2 cos kuasa 2 7x tolak 1. Okey, sekarang ni kita nak jadikan cos kuasa 2 7x tu sebagai pecahan rumus. Yang ni kita nak ni sebagai pecahan rumus kita. Okey, so kita pindahkan sebelah. Okey, so kita sini ambil ini, kita kata yang ni cos kuasa 2 7x. Okey, negatif 1 ni kita pindah sebelah. Okey, so jadi cos, yang ni 2 dengan 7 dah jadi 14 kan? Cos 14x tambah 1. Okey, so cos kuasa 2 7x adalah bersamaan dengan cos 14x tambah 1 per 2. Ataupun 1 per 2 cos 14x tambah 1. Okey, sekarang ni yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak. Okey, kita masukkan, gantikan soalan ni. Soalan ni dia dah bertukar tau. Soalan ni dah bertukar kan? Okey, soalannya dah tukar. Jadi cos kuasa 2 7x tu kita gantikan dengan, okey, 1 per 2 saya letak luar. So, kat dalam tinggal cos 14x tambah 1 dx. Okey. Lepas tu barulah kita gunakan formula integration. Tengok formula cos kan? Cos dia akan jadi 1 per A sin AX kan? Okey. So, kita selesaikan sini. Kita dapat jawapannya 1 per 2. Kita dapat jawapannya 1 per 2. Okey. Lepas tu 1 per 14 sin 14x. Okey. Tambah dengan 1 ni dia jadi X. Okey. Tambah C. Okey. So, ini jawapan akhir kita. Tak perlu darab masuk. Sebab kita nak biar jawapan tu dalam yang kita dah factorize kan. Okey. 1 per 2 tu biar dekat luar. Okey. So, ini jawapan akhir kita. Okey. Okey. Ini untuk soalan E. Next kita sambung ke soalan F.
Okey, soalan F, saya nak beri soalan apa lagi yang kita tak ada Okey, soalan definite lah. Definite yang ada had. Okey, so soalan F, soalannya, okey, saya bagi limit kosong hingga pi per 2. Soalannya sin 5 theta d theta. Okey, tolong note dekat sini. Awak tolong note. Sekejap, note. Tolong note dalam buku ataupun dalam nota awak. Okey, untuk trigo definite dia. Untuk trigo definite. Okey, mesti dalam radian. Mesti dalam mode radian Mesti dalam mode radian. Okey. So jangan gunakan degree tau. Awak kena tukar mode calculator, tukar kepada mode radian. Maksudnya kalau mode radian tu pi tu dia akan jadi 3.142 ataupun 22/7. Okey. So sini kita selesaikan. Kita jangan tengok dulu limit tu. Okey, kita integratekan sin 5 theta. Okey, so kita gunakan formula apa? Sin 5 theta ni dia akan jadi 1/a negatif 1/a cos ax kan tadi kan? Okey, so dia akan jadi negatif 1/5 cos 5 theta. Okey, lepas tu letak limit. Okey, macam kita dah belajar. Sini kosong hingga pi per 2. Okey. Sifar hingga pi per 2 Okey, lepas tu kita gantikan. Okey, so dapat sini negatif 1/5 cos 5 theta tu tukar kepada pi per 2. Okey, tolak dengan negatif 1/5 cos 5 dak dengan sifar. Okey. So, kita akan dapat jawapannya. Awak boleh tekan kalkulator. Saya tak tunjuk jalan kerja yang ni. Tekan kalkulator tapi pastikan dalam mode radian. Okey, dan semak jawapan awak. Jawapan akhir adalah 0.2002. Ini jawapan yang saya dapat. Okay, ini tadi definite untuk trigo. Okey. Next, kita tengok soalan G. Kita tengok soalan G. Okey, soalan G, limit dia saya bagi kosong, sifar hingga pi. Okey, lepas tu sin kuasa 2 4t dt. Okey, yang ni tengok dia tunggal kan? Dia tunggal. Okey, so awak kena tengok pada double angle. Okey, so kalau saya tengok pada double angle kat ni, tengok pada formula double angle, mana yang ada sin square. Okey, awak boleh tickkan lah mana yang ada sin square. Okey, yang ni. Okey, satu lagi ni. Okey, satu lagi ni Okey, dan saya pilih yang ni. Cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okey, macam yang saya cakap tadi lah. Sebab kita nak jadikan sin square tu adalah dia punya tajuk rumus. Dan kita tak ada lagi yang ada kuasa 2. So, saya pilih yang tu lah. Cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okey. So, saya letak sini dia punya double angle dia. Cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okey, ni yang saya pilih, double angle. Okey, lepas tu kita tukarkan theta tu sebagai 4t. 4t ni jadi theta kan? Okey. So, kita tukarkan jadi cos 2 dengan 4t sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 4t. Okey, so dapat sini cos 8t sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 4t. Yang saya cakap tadi, kita nak jadikan sin square t ni adalah tajuk rumus. So, kita pindahkan yang ni ke sebelah. So, kita dapat sini 2 sin kuasa 2 4t sama dengan 1 tolak cos 8t. Okey, lepas tu sin kuasa 2 4t sama dengan 1 tolak cos 8t per 2. Okey. Dan saya lebih suka keluarkan 1/2. Belum lagi integrate
keluarkan 1/2 luar. So yang tinggal sini 1 tolak cos 8T. Okey. So kita tukar dalam bentuk integrate. Okey, so tukarkan soalan ni dia jadi 1/2. Ya, salah. Tersilap. Okey, 1/2 duduk di luar. Okey, kemudian 1 tolak cos 8T dt. Okey, sekarang ni 1/2 kekal. 1 ni dia akan jadi, kita nak integratekan terhadap T. So, dia akan jadi T. Tolak dengan, okey, cos 8T adalah 1/A sin 8 So, dia akan jadi sini 1/8 sin 8T. Okey, tambah C. So, ini jawapan A. Ini belum ini indefinite. Mana ada tambah C. Definite kan? Okey. So, 1/8, 1/2. Okey. Untuk yang ni, okey, limit dia adalah sifar hingga pi. Sifar hingga pi. Okey, yang ni kita kena darab masuk lah untuk nak mudahkan kerja kita kan? Okey. Tapi kalau tak nak darab masuk pun, tak apa. Selesaikan yang dalam. Selesaikan je yang dalam. Boleh selesaikan yang dalam. Okey, sekejap. Sini sifar hingga pi. Okey. Okey, so bila kita selesaikan, kita gantikan T dengan pi dulu. Pi tolak dengan 1/8 sin 8 darab dengan pi. Okey, kemudian tolak dengan sifar tolak dengan 1/8 sin sifar. Okey. So, ingat untuk trigo kita mesti selesaikannya dalam radian tukar mode kalkulator kepada radian. So, saya tekan kalkulator, saya dapat jawapan 1.571. Okey, ini jawapan saya. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Contoh H. Okey, contoh H adalah masih lagi definite pi/8 2 pi. Okey, kemudian sin cube x cos x dx. Okey. Soalan definite kali ni melibatkan substitution. Okey, so yang ni kita pilih kuasa yang tertinggi, di mana kuasa yang tertingginya adalah sin. Okey, so kita pilih sini U sama dengan sin X, du per dx sama dengan cos X. Dan dx sama dengan du bahagi dengan cos X. Okey, ganti masuk dalam soalan. Okey, so dapat sini U kuasa 3 cos X du bahagi dengan cos X. Dan kita simplify, kita potongkan. Okey, ni tadi limit dia pi/8 hingga pi. Okey, potong. Okey, so kita dapat jawapan, bukan jawapan akhir. Yang tinggal adalah pi/8. Sini pi. Okey, U kuasa 3 du. Okey, dan kita integratekan. So, kita dapat sini U kuasa 4/4 dan limit dia adalah pi/8 hingga pi. Okey, tolong make sure kita tukarkan balik kepada sebutan X. Okey, sebab bila awak gunakan U ni, awak terus ganti pi dengan pi/8 ni, jawapan awak akan salah. U ni kena tukar dulu. Kalau nak tahu, limit kena tukar dulu kalau nak terus gantikan masuk. Tu nanti saya akan cerita lain lah. Okey, tapi nak mudah, kita terus tukarkan U ni dalam sebutan X semula. So, sini dapat U sama dengan, U kuasa 4 adalah sin 4. Sin kuasa 4X per 4. Okey, limit dia pi/8 hingga pi. Okey, tukarkan. Okey, ingat gunakan mode radian. Okey, per 4 tolak dengan sin kuasa 4 per 4. Dan dengan ni pi/8. Okey, so jawapan akhirnya saya dapat, kecil jawapan ni.
negatif 0.005. Ni yang saya dapat. Okey, so itu saja untuk topik integration integration of trigonometry. Itu saja. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.